Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Muka surat 11. Hadis ke-13. Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabki 'alimun ittakhadhan nasu ru'usa ajuhala fas'alu fabtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Shaykhan. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tidak mencabut akan ilmu hamba-Nya sama sekali. Tuhan tidaklah dicabut ilmu di dalam dada para ulama sehingga tinggal kosong dada, hampa dada daripada ilmu. Tidaknya begitu. Tidak cara begitu Tuhan akadkan ilmu Islam. Dengan hilangnya ilmu dari dada para mu'alim, tidaknya sebegitu. Dan adalah dicabutkan ilmu itu cara teknik. Tuhan cabutkan ilmu Islam dari ulama-ulama dengan diwafatkan ulama. Mati seorang ulama tu, suka hendak cari ganti. Semakin lama semakin penghujung, semakin berkurangan ilmu Islam. Tengok, kita kata kalau bumi Kelantan yang terkena diberi jolokan negeri Serambi Mekah pada zaman silam. Jikalau wafat Tok Kenali, payah dah. Walaupun ada generasi murid-muridnya tidak sama taraf bagaimana Tok Kenali. Seperti kita kata ulama yang unggul yang terkenal selaku murid Tok Kenali seperti Tuan Guru Haji Abdullah Tahir, Tuan Guru Haji Ali Pulau Pisang. Ramah lagi lah. Tak ada daripada apa tu, payah dah. Payah. Turun kurang. Maka hari-hari ni sebagai pelapis pengganti ulama di Kelantan, alah, sekadar boleh baca-baca kitab gitu je lah. Di segi ilmuannya nak tarah bagaimana ulama-ulama
yang terdahulu daripadanya memang payah dah. Payah. Nak cari pelapis ulama ni payah. Pelapis dalam bab-bab dunia, pelapis sokan ke, pelapis ahli-ahli hiburan ke, mudah tu dah nah. Tapi itulah masyarakat umum kita hari ni. Dikala mati ulama, biasalah. Tidak dirasa olehnya suatu kehilangan besar. Bahasa biasa je lah. Dah. Kadang-kadang tidak ada dalam liputan akhbar tanah air kita atas kematian ulama tu. Sebab apa? Sebab dirasa tidak suatu kehilangan. Biasalah, mati, hidup lawannya mati, begitu ya. Adapun bagi mereka yang cintanya kepada ilmu, manakala mati ulama-ulama yang unggul, maka lalu dirasa olehnya suatu kehilangan besar. Dengan sebab apa? Dengan sebab dikala nak cari ganti atas kematian ulama begitu, ada suatu perkara yang sukar, yang susah. Kita ambil contoh, kita kata satu kampung dibesuk, kampung Amir. Bukan Amir raja ni, Amir kata orang tua-tua, sejenis binatang. Bukan Amir sebagai pemerintah, tidak. Wujud di kampung sejenis binatang dipanggil Amir. Macam mana rupa bentuk tak tahulah, cerita orang tua. Di kampung Amir ni silih berganti ulama. Pada awalnya Haji Sa'ad Hadramaut, tokoh ulama daripada Yaman, datang berkampung di situ, mengajar di situ. Selepas daripadanya Lebay Ibrahim, silih berganti daripadanya Lebay Ibrahim, buka pondok situ. Habis Lebay Ibrahim, Haji Ni Osman. Setelah tua Haji Ni Osman, dia panggil lah Lebay Husin ataupun Haji Husin, pun buka pondok, silih berganti. Mati Haji Husin, tak ada. Sampai hari ni tak ada lah. Tak wujud lagi pelapis. Ulama di kampung tersebut setara bagaimana ulama-ulama sebelum tu. Itu kira kampung yang baik lah tu. Yang dapat lahir generasi tokoh-tokoh ulama dari satu peringkat ke satu peringkat, satu generasi ke satu generasi. Begitulah Islam kita, nasib Islam kita. Dengan kewafatan ulama itu berupa cara Tuhan akadkan pengetahuan agama, sehingga berlakulah dikala itu, dikala matinya ulama tadi, tiada lagi ulama, tak ada cari ganti payahlah. Bagaimana kata kampung Amir tersebut. Maka jadilah di ketika itu, di ketika wafatnya ulama, tidak ada ulama. Si Jahil selaku tempat bertanya masalah agama. Dirajak masalah kepada orang yang tidak cukup pengetahuan agama. Lalu dipatwa dengan lain dari ilmu. Lain daripada ilmu agama fatwa dia. Mengikut fikiran dia. Maka sesat lagi menyesatkan, akan berlakulah kesesatan yang menyesatkan. Maksudnya kewafatan ulama itu selaku jalan Allah Ta'ala mengangkat ilmu agama. Sebab itu dirasai oleh yang cinta kepada ilmu agama suatu kehilangan besar. Maka sebab itulah Maka sebab itulah bagi orang-orang yang beriman, dikala wafatnya ulama dirasai olehnya suatu kehilangan besar di sisi agama. Lebih-lebih lagi ulama yang unggul,
yakni yang amili, yang beramal dengan ilmunya. Yang amili dengan ilmunya, yang beramal dengan ilmu, kerana hendak mencari selaku pengganti baginya amat susah sekali. Sebab itulah kalau kita pergi ke kawasan-kawasan negeri-negeri yang pernah wujudnya di tempat tu, di kampung tu, pusat pengajian, khasnya cara memondok. Kalau kita tengok dah tak ada dah pondok di situ, ataupun kalau ada pondok pun tak ada dah yang nak mengambil alih, dipikir oleh kita, dirasa oleh kita, Allahu Rabbi, betapa sunyinya, betapa sepinya. Kalau kita masuk di wilayah selatan Thailand, khasnya di Patani, masuk kampung-kampung, orang kampung kata sini ni kawasan pondok zaman dulu. Tengok sekarang tak ada apa dah, kosong, pokok-pokok kayu begitu. Dia rasa suatu kesepian, kesunyian. Sebab apa? Sebab kita gambar dalam suasana wujudnya pusat pengajian pondok adalah tempat yang diimarah, dimakmur oleh orang dengan mengaji, dengan ibadah. Itulah. Semacam masjid juga ada. Masjid Sora kita hari ni, sebelum dia serangi penyakit Covid tu, Allahu Rabbi, cerianya. Setelah mari penyakit Covid, sunyi sepi dah lah. Sunyi sepi. Kerana apa? Alah, tak lagi suara, tak lagi masjid. Gagah kalau nak pergi pun 4-5 orang kalangan AJK saja. Sedangkan masjid besar. Tapi kalau kita banding restoran mamak dengan meja yang diatur tu, boleh duduk sampai 80 orang, sampai 100 orang. Kenapa pula restoran ni boleh sampai 100, masjid takat 5-6 orang? Sedangkan kalau kita banding restoran mamak dengan masjid tu, luas masjid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tak faham kita. Tentu kita jahaya kat tangan. Kira-kira congok apa tak tahu. Tu dah. Hadis ke-14. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal waqari wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Rawahu Abu Nu'aim an Umar. Artinya tutuplah ilmu dengan tetap ta'allamul ilma. Tutuplah ilmu. Dia kan nak kita tutup ilmu tu dengan istiqamah, dengan tetap. Jangan tergelam timbul, sekali ada sekali tak ada. Kalau ngaji kitab begini, tak boleh buat tergelam timbul. Tanya tergelam tu hilang satu pelajaran. Waktu tergelam tu adakah kerja waktu tergelam tu lebih besar daripada mengaji? Bagi orang mengaji lah, kena baca kat situ. Kau ada kematian, sampai ke tergelam tak nak. Tutuplah ilmu dengan tetap dan berlemah lembut. Wal waqari, sakinah tu dengan tetap. Wal waqari, dan lemah lembut. Dan merendah diri. Sesama tu, sesama yang belajar
dengan kamu wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Semasa belajar tu, sama-sama pelajar tu, jangan tunjuk beken, jangan tunjuk kasar. Sebab apa? Sebab member sama-sama berjuang dengan kita. Biar ada kemesraan. Saya masih ingat tunggu saya dalam dulu, dia sama-sama belajar di pondok. Setelah balik kampung, masing-masing buka pondok pun saling ziarah menziarahi antara satu sama lain. Tok wajib berdekah di pondok Gaah antara generasi yang sama-sama belajar dengan dia di pondok Selehor dengan Tok Selehor, Tok Haji Yaakob Berangan, Haji Yaakob Ishak, orang panggil Haji Yaakob Usuluddin, ataupun orang panggil Haji Yaakob Kelong. Dia asalnya generasi daripada Kelong, selatan Thailand. Ayah kepada Ustaz Mak Yaakob, Menteri Besar Kelantan. Ayah Kok buka pondok tu. Ayah Ustaz Mak Yaakob, Menteri Besar Kelantan tu. Saya pernah pergilah. Dan ambil doa ayat kursi dengan dia satu malam di rumah dia. Sering ziarah mazziarahi Tok Ayah Kok dengan Haji Din tadi. Begitu juga Tok Haji Puak Man, cabang 4 Temesu. Cabang 3 Sipan 3, cabang 3 Sipan 3 Temesu. Petani Berangam, Tumpak. Selalu ziarah. Mazziarahi. Orang zaman dulu erat hubungan, sama-sama belajar tu tak putus. Siapa mereka balik kampung buka pondok pun masih lagi ada pertalian mesranya dana. Maksudnya belajarlah dengan tekun, jangan heran dengan ujian. Di masa belajar itu, pada lazimnya orang mengaji agama ni diuji pelbagai ujian. Ada sebahagian orang tu diuji dengan nak cari duit. Belajar elok-elok, mari terlintas nak cari duit. Nak jadi orang kaya. Berhenti mengaji pergi kerja. Pernah zaman saya mengaji, pernah kena ujian. Terpengaruh dengan kawan. Masa duduk mengaji, nak pergi buat kebun, pergi teraka tanah kerajaan di Ulu Besuk. Pergilah berminggu-minggu duduk dalam bukit, duduk menebah dan menebang pokok balak tebang. Akhir-akhir saya fikir tak sudah ni, kita nak mengaji ni bukan nak buat kebun ni. Tapi sebab dah terpengaruh dengan kawan tu, duduk ajak, duduk dongek pergi juga. Saya pernah duduk berseorangan dalam bukit. Kalau kita pergi sekarang tempat saya turaka tanah tu musim masih hutan balantara lagi. Tengok, mandi air sungai, minum air sungai. Kawan tu kawasan Rima tu, hok geng sekali duduk teraka tanah tu, yang gigit kau Rima. Kawasan tu lah. Mana? Di Lubuk Jemak. Nama situ Lubuk Jemak. Dia masuk kok kampung Berangan, hala ke Keruak, Ulu Besuk. Akhir-akhir sudah pakai tinggal, biarlah tak berjaya. Kawan saya yang usaha sekali itu berjaya dia. Naik pokok durian sampai kat gini. Musim durian pergilah pungut buah durian sekarang. Tapi nak macam kita dawi pun tak boleh dah. Kita boleh lopak-lopak gagak lah. Dia nak lopak gagak pun tak boleh. Akhir-akhir fikir tak sudah dengan ilmu, lalu duduk di pondok pasir tumbuh sampai kala ni. Dah tua baka baru masuk pondok balik pula lah. Menyesal lah. Biar mati dalam alam
alam belajar pun tak apa dah, walaupun tak boleh mengajar pun. Itulah sebab tu orang kata orang tu menyesal kita ni kemudian selepasnya tidak dahulu dah. Itu ujian. Dan juga hendaklah di masa belajar itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan tunjuk akhlak-akhlak tak menentu, akhlak cengih, akhlak beken tak menentu, akhlak sombong, akhlak ego. Demikian juga bertawaduk, yakni merendah diri dengan orang lain selain daripada sesama belajar. Kerana di masa belajar itu selaku tempat latihan kepribadian seseorang pelajar itu. Antara lain masa kita belajar itu kita nak melatih akhlak kita pada buruk kepada baik, daripada nakal kepada tidak nakal, daripada tidak minat kepada beribadat kepada minat kepada berakhir rajin. Nak latih situ. Seolah-olahnya tempat pengajian tu pusat latihan selain pada tempat kita nak mengambil paham dalam soal hukum hakam agama. Hadis 15, afatul ilmin nisyanu wa ida'atuhu an tuhaddisu bihi ghaira ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Artinya lupa itu penyakit. Walaupun dia kata penyakit ilmu tu lupa, tapi kita ambil terjemah bebas dah. Lupa itu penyakit ilmu. Lupa, hapa-hapa ingat. Separuh jalan ingat, lepas tu terlupa balik. Jadi terlupa daripada apa yang pernah diingat, dihafal tu berupa penyakit bagi ilmu. Sebab itulah kena jaga. Antara sebab-sebab terjadinya lupa tu, ulama sudah kemuka. Antara sebab perkara yang dilupa daripada apa yang diingat, apa yang dihafal, kadang-kadang suka membaca apa yang ditulis pada batu-batu nasian perkuburan. Pergi ke kubur duk baca, orang tulis di batu nasian tu. Jangan, boleh mempersakit lupa. Antara lain semasa memasak memasak makanan, masakan sedang menggelegak. Dia kalau panas dia gelegak, kita duduk tengok gelegak dia, boleh mempersakai lupa. Banyak lagi lah tengok dalam kitab. Jadi kita kena terima pakar pendapat ulama tu. Walaupun kata-kata mana hadis, kita kena pakar. Sebab orang mengketengahkan hal-hal yang sebegitu tergolong di kalangan ahli ilmu ulama. Sedangkan tu anda kata dah fasalu ahla zikri, bertanyalah orang yang berilmu. Makna ahli zikir itu orang berilmu. Itu tempat rujukkan kita ulama. Lupa itu penyakit ilmu dan mengajar kepada yang bukan taraf itu sia-sia jua. Nak mengajar pun tengok pula. Kita jangan kira mu orang ni macam-macam. Setengah orang tu dia minat hal tu, dia nak belajar hal tu je lah. Sedangkan pada patut dia kena belajar hal lain dulu. Bagaimana ada setengah orang tu berkali-kali telefon, mana kalau jumpa pun tak ada benda lain, nak mengaji ilmu hikmat. Wah, dia nak buat hikmat, ilmu hikmat dia banyak dah. Tapi kita tengok tarah dia ni pun doa pun tak beres lagi. Macam mana nak ngaji hok gitu tu? Nak ngaji ilmu perang kau kata-kata. Nak menuntut ilmu perang, ilmu selipan merah. Antara sebahagian ilmu hikmat. Berdoa pun tak beres.
nak buat amalan yang berbentuk khulwat, nak khulwat al-waqi'ah, khulwat ayat kursi dan lain-lain lagi, amalan yang sepatut buat khulwat agar dapat memiliki ilmu hikmat daripadanya. Oh Allahu Rabbi, nak belajar dalam bidang tu, nak cuba dalam bidang tu, penuh air pun tak selesai lagi. Tak payah dikemuka lah. Bukan tak ada ilmu begitu. Ayat kursi itu dia boleh berkeluar, al-waqi'ah boleh keluar, ya Latif boleh keluar, ya Wahab boleh keluar. Ya Latif 16,641 kali, dikurang 3 jam lebih lah baca kalau ada sesuatu hajat besar. Ya Wahab 41,000, jangan kurang jangan lebih, genak-genak 41,000 kalau ada hajat. Dia ada doa masing-masing. Itu bab hikmat belaka tu. Kena buat amal cikgu guru balik lah. Dulu-dulu antara tok guru boleh menurun ijazah amalan Ya Wahab 41,000, amalan Ya Latif 16,641 kali. Allah ya rahim Tuan Guru Haji Ghazali Pondok Tunjung, Tuan Guru Haji Ghazali Abdullah Pondok Tunjung. Dia pernah mari 2 kali sini. Sejak kita buka pondok sini 2 kali dia mari. Dia tu pelik-pelik banyak tu. Antara ilmu dia cerita dia ambilnya dengan Tuan Guru Haji Said Keramat Pauh 5 Bacok Kelantan. Orang gelar Haji Said Keramat Pauh 5 Bacok Kelantan, Tok Haji Said. Banyak Haji Ghazali ambil dengan dia. Haji Said itu anak murid pada Tok Wali Haji Semail Lunda Paku. Tok Wali Haji Semail Lunda Paku anak murid Tuan Tabar. Itu ada dia, puak-puak ni semua dia ada silsilah ni, ada silsilah. Ambilan ilmu dia tu ada rantaian. Bukan dia ambil dalam kitab dia buat amal dah. Itu tapi nak ngaji dalam bidang-bidang begitu. Hak wajib secara ainiyah tu kan selesai dulu. Wajib ainiyah. Nak amal jatuh pakai ilmu hikmat tu, jatuh pakai ataupun anak panah malam yang dipanggilkan doa syati. Allahumma sati samlahum wa farriq jam'ahum. Panjang doa tu. Saya ambil lah dogo-dogo dengan Baba Amik. Baba Amik Seligi Pantai Putih, Tok Raja Amik. Ulama petani mari buka pondok di Kampung Seligi. Lepas tu satu ambil dengan dia, kita tulis risalah, tapi panjang lah. Panjang. Tapi tak buat amal lah, ambil saja nak tahu selok-belok perjalanan. Semacam juga Ya Latif tu pernah buat lah sekali 2 kali tu adalah waktu tahu minit-minit dia 3 jam setengah baru beres. Ya Wahab kita tak buat sebab ada dah budak cuba buat tak selesai masalah, nak cukup 41,000 tu. Baik Ya Latif sikit dengan Ya Wahab. Amalan dia dah. Maksudnya kewajipan selaku pelajar banyak menghafal akan pelajaran. Hak sepatut dihafal, hak patut ingat, kena ingat. Serta menjaga akan adab-adab selaku pelajar. Kena jaga adab-adab disiplin tilmiz selaku murid. Di samping itu saya juga berdoa atau mengamal apa-apa doa dan amalan
yang dikuat ingatan akan ilmu itu. Carilah amalan-amalan agar jadi kuat ingatan terhadap ilmu yang kita menghafal. Oleh Allah Ta'ala seperti diamal dia setiap lepas semaya subuh 70 kali. Ini antara amalan agar dikekal ingatan dikala kita hafal sesuatu. Ya Hayyu Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduh. Lepas subuh baca 70 kali. Ni bawa. Bukan setakat royak saja kita bawa. Ayat ni di dalam kitab Luqtatul Ajlan ada. Luqtatul Ajlan, pungutan sambil lalu. Tu kitab hikmah tu. Luqtatul Ajlan. Yang memberi arti pungutan sekadar sambil lalu gitu, dia pungut gitu. Karangan Syekh Ahmad Petani. Kitab tu tak ada jual. Kena cari kedai kitab tak ada, Kota Baru pun tak ada. Petani, Petani ada. Petani ada kitab tu. Petani di Pekan Palah. Kedai kita Pustaka Al-Azhar. Pustaka Al-Azhar. Kedai kitab tu dia banyak kitab-kitab lama. Kitab-kitab Jawi lama banyak tu. Kitab Luqtatul Ajlan di situ ada. Karangan Syekh Ahmad Petani. Dan sebagainya. Antara nasihat ulama, jangan selalu membaca apa-apa tertulis pada perkuburan seperti ditulis pada batu nisan dan sebagainya. Kenapa? Kerana mempusakai lupa. Semacam duk tengok peruyuk menggelegak tadi lah. Peruyuk menggelegak tu masukkan yang kita masuk dalam peruyuk tu. Bukan peruyuk tu gelegak. Kalau peruyuk gelegak hancur lah peruyuk tu dah lah. Dia panggil cakap sekadar sindiran saja. Hadis ke-16. Al-ilmu ilmani, ilmu fil qalbi fadzalika nafi'u wa ilmu 'ala lisani fadzalika hujjatun 'ala ibni Adam. Rawahul Khatib an Jabirin. Artinya ilmu itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ilmu pada hati, ilmu fil qalbi, ilmu di hati. Ialah yang memberi manfaat, ilmu di hati itu memberi manfaat. Dan ilmu di lidah, ialah untuk berhujah sesama manusia, untuk berdebat. Hak di lidah tu nak berdebat, nak bercakap sedap, nak mematahkan hujah orang, nak memperbodohkan orang, mencerdikkan diri sendiri. Sehingga ulama yang muktabar dulu sudah putus dah perkara tu sekian-sekian. Mari dia peringkat generasi dia rombak balik pula, tak betul. Lebih betul hak dia. Bagaimana hari ni? Hari ni tak berapa nak ada dah. Utama sekali di belah pantai barat ni, di sekitaran Selangor ni. Baca Yasin 3 kali pada malam ni 10 Syakban. Tak berapa dah. Masjid sana, surah sini. Tak ada. Walahal zaman-zaman dulu takmih orang tua-tua kita. 2-3-4 hari lagi nak sampai. Ni 10 Syakban dia duduk bergeger dah buat dia. Kita ni tak lama dah ni. Nak masuk malam ni 10 ni. Ingat beringat antara satu sama lain. Orang tua-tua tu. Manakala tiba malam 10 Syakban, hak tak datang surah pun datang. Lepas maghrib masing-masing baca Yasin. Baca Yasin 3 kali Yasin dibaca.
Sekali baca, sekali doa. Sekali baca, sekali doa. 3 kali baca, 3 kali doa. Dari doa tadi diminta antaranya minta panjangkan umur, minta dikaya oleh Tuhan, minta diangkatkan badan. Benda-benda penting perkara diminta. Jadi doa yang dibaca selepas baca Yasin pada malam ni 10 Sa'ban. Tetapi sayangnya bagi di zaman kita ni, di peringkat kita ni, ada di antara mereka berkata baca Yasin pada malam ni 10 Sa'ban tu tidak ada hadis yang sahih. Hanya yang adanya hadis maudhu'. Tu jadi patah semangat tu. Patah semangat. Sedangkan kita tengok dalam kitab kadang ulama-ulama dulu, dia siap dengan doa baca Yasin. Bermakna ulama ni tak jumpa, kau tak boleh nak nilai. Hadis yang suruh kita berdoa pada masa tu adalah hadis, kalau tidak sahih pun hadis dhaif. Mari generasi kita ni baru boleh nilai. Walau mana alim orang kemudian lebih hebat daripada orang yang dahulu daripadanya. Ada hadis. Ada hadis. Ada tafsir pula. Mengikut sebahagian ulama mufassiri, ulama ahli tafsir, ia berpendapat pada malam 10 Sa'ban tu malam persalinan rekod tahunan di dunia kita ni. Pada malam itulah ditukar, dicatat agenda yang berlaku pada tahun tu pada malam 10 Sa'ban. Sebahagian ahli tafsir. Tetapi yang jumhurnya, majoriti ahli tafsir berpendapat rekod tahunan disalinnya pada malam Lailatul Qadar. Dua pendapat di kalangan ulama tafsir. Lailatul Qadar majoriti, nisfu Sa'ban boleh kata minoriti. Itulah menjadi sebabnya malam 10 Sa'ban kita baca Yasin agar dicatat pada tahun tu. Dari apa yang kita minta, murah rezeki, akak bala, panjang umur. Kalau orang kata mengapa tak dibuat malam Lailatul Qadar, sebab itu pendapat majoriti jumhur ulama, sebilangan besar. Kita kena jawab lah kalau dia soal gitu. Kita kena jawab sebab kita tak tahu jatuh pada malam manakah malam Lailatul Qadar. Tetapi malam 10 Sa'ban yang kita tahu, itu sebab kita buat. Kita tanya dia balik pula, dan dia mau baca ke tidak Yasin pada malam Lailatul Qadar? Dia pun tak tahu juga, jawab pun tak baca sebab kita juga. Betul? Malam 10 Sa'ban sahih dia mau tak baca dah sebab dia anti malam baca Yasin 10 Sa'ban. Kita ni walaupun kita tak baca malam Lailatul Qadar sebab kita tak tahu, setidak-tidaknya kita baca juga pada malam 10 Sa'ban. Mana baik dua tu? Betul lah. Rupa-rupanya hak golongan yang aktif baca Yasin 10 Sa'ban ni hak sudah masuk unsur-unsur luar menyelinap ke dalam fikiran dia. Dah masuk usul luar. Usul luar. Usul luar ni faham lah. Maksudnya dikenaki ilmu pada hati itu, iaitu ilmu yang membawa takut kepada Allah, serta menampak olehnya keaiban diri, serta bertambah amal ibadat dan gemar kepada akhirat lebih dari dunia. Maka itulah dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, Iman Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang memberi ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang begitu.
Dan ada pun di lidah, ilmu di lidah tu hanya semata-mata untuk bercakap dengan tidak menghasilkan faedah apa-apa, nak sedap cakap je, nak mata hujah orang je, nak menyata seolah dia lebih alim daripada orang lain, sekadar begitu. Hadis ke-17, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman wallahu a'lam.